Di antara adab kita nak menghadiri solat Jumaat ini, pertama sunat kita mandi sunat hari Jumaat. Seperti hadis Rasulullah SAW dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaghtasala yawmal jumu'ati wa massa min tibin in kana 'indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta yusalliya kana kaffaratan lima bainahuma wa bainal jumu'ati al-ukhra. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan mengenakan sedikit bau-bauan harum pada dirinya, sekiranya dia ada, dan memakai pakaian terbaik, yang ada padanya, kemudian pun keluar pergi ke masjid dan melakukan salat Jumaat, kana kaffaratan, segala-galanya itu, kata Rasulullah, mandi sunat hari Jumaat, pakai sikit minyak wangi, pakai baju cantik-cantik, pakai cantik-cantik, kita lelaki, hari besar, pergi ke masjid sembahyang Jumaat. Apa fadilatnya? Kaffaratan lima bainahuma wajhun, penghapus, menebus segala dosa dengan Allah di antara Jumaat ini dengan Jumaat akan datang. Itu kelebihannya. Jadi semua kita tahu tentang perkara ini, tuan sekalian. Hari Jumaat kita nak pergi masjid sembahyang Jumaat, sunat kita mandi sunat Jumaat. Kalau tak sempat pada siang Jumaat itu, kita boleh melakukan mandi sunat itu pada malamnya, malam tadi. Malam tadi kita mandi, sengaja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Esok pergi. Kali begitu. Dalam kita tidak kata ada menyebut, sekiranya tak sempat juga pada siang Jumaat itu nak mandi, balik pada semalam Jumaat, mandi lagi. So begitu tekanan sunat itu. Kalau kita melihat tuan-tuan sekalian, dalam Islam ini banyak mandi sunat. Mandi sunat hari Jumaat, mandi sunat ketika nak berihram haji atau umrah, mandi sunat dalam haji lagi banyak mandi sunat. Mandi sunat pergi ke Arafah, mandi sunat hari Aidul Fitri, mandi sunat Aidul Adha, mandi sunat gerhana bulan dan matahari, macam-macam. Kesemuanya mandi sunat ini menunjukkan kepada kita, iaitu apabila kita nak berhubung dengan ramai orang, sunat kita membersihkan diri kita. Itu pengajaran. Hari Jumaat kita pergi masjid sampai Jumaat, tak maulah bila, maaf saya cakap sikit, saya cakap terlebih sikit, tak maulah bila sujud bau ketiaknya ke masjid. Itu tujuan Islam mengajar pada kita. Bau ketiaknya, bau penuh badannya, jadi menyusahkan saudara kita yang kiri kanan kita sembahyang itu. Itu pengajaran daripada mandi sunat ini, iaitu Islam mengajar kita bila kita nak berhubung dengan ramai orang, sunat mandi sunat. Mandi sunat pada hari Jumaat ini, kita sebelum pergi ke masjid. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa ziyadata thalathati ayyam wa man massa al-husa faqad waqa. Tadi mandi sunat, kali kita lagi ke masjid. Maksud hadis ini, sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang mengambil wudu
dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik wudu. Apa maksud sebaik-baik wudu? Buat sunat-sunat wudu, sunat-sunat wudu sebelum wudu, sunat-sunat wudu semasa berwudu, sunat-sunat wudu selepas berwudu. Itu sebaik-baik wudu itu. Summatul Jumu'ata, kemudian dia pergi ke masjid pada Jumaat, sembahyang Jumaat. Fastama'a wal ansata, dia pun mendengar khutbah, mendengar khutbah, dan dia diam, tak cakap sepatah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jibril ukhra, Allah ampunkan dosa-dosanya antara dia dan Allah, antara hari Jumaat ini dengan Jumaat satu lagi. Ini fadilah kelebihan itu sekali. Wa ziyadatu salati ayyamin, dan sampai Jumaat depan hadis Rasulullah menyebut tambah lagi 3 hari. Jumaat depan, Sabtu, Ahad, Isnin misalnya, tambah lagi 3 hari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menyebut wa man massal husa faqad lagha, sesiapa yang memegang alat tasbih semasa khatib menyampaikan khutbah, faqad lagha, sia-sia sembahyang Jumaatnya pada hari itu, sia-sia. Sekalipun dia pegang tasbih dengan berzikir, istighfar, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya, khatib sedang baca khutbah di atas mimbar, sekalipun dia baca dalam hati, tidak dia zikir bukan dengan lisan, zikir dalam hati, Rasulullah menyebut faqad lagha, sia-sialah pada Jumaat. Apa pengajaran itu tuan-tuan sekalian? Pengajaran supaya kita fokus pendengaran kita kepada khutbah yang disampaikan khatib pada hari Jumaat itu. Kadang-kadang kita pun dengar khusyuk sangat dengan khutbah pun. Yang peliknya, habis saja khutbah, elok segar balik semula. Itu yang pelik kita sekalian. Pada khutbah itu mengingatkan kita. Itu sebab Rasulullah mengingatkan, khutbah Jumaat ini jangan panjang-panjang, ringkas, tepat, padat. Itu adab-adab khutbah. Jangan banyak sampai setengah jam khutbah. Lebih lagi tuan-tuan semua nak balik pejabat bekerja, tengok jam dah pukul 2:30, office hour dah pukul 2:30, macam mana ni? Tak ada fokus. Itu sebab khutbah tu ringkas, padat dan tepat. Itu dalam mazhab Abu Hanifah itu. Mazhab Hanafi khutbah Jumaat ringkas. Tapi sebelum khutbah tu dia adakan tazkirah macam ini. Tazkirah macam ini boleh panjang, setengah jam, 40 minit, 1 jam. Tentu pergilah mana-mana masjid yang bermazhab Abu Hanifah. Ada lagi masuk satu suku. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita digesa, diwajibkan pergi sembahyang Jumaat. Digesa pergi awal. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yaghtasala yawm al-jum'ati ghasal janabah ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang daripada oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya sesiapa yang mandi
mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, iaitu mandi sunat di Jumaat. Dia mandi macam mandi orang mandi junub. Kemudian dia pergi ke masjid pada masa yang terawal. Dia mendapat pahala seperti berkorban seekor unta. Pahalanya besar, sama seperti seorang mengorbankan sembelih korban seekor unta. Sesiapa yang pergi ke masjid pada masa yang kedua, pahalanya seperti berkorban seekor lembu.